Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. ربنا زدنا علما warzuqna fahman wa hikmah. Tersambung perbincangan berkenaan kelahiran, ideologi dan teori moden dan pengaruhnya terhadap umat Islam. Terdapat orang-orang yang masih mengaku beragama Islam di atas nama mengkaji sedalam-dalamnya ajaran Islam. Tidak faham dan tidak mengerti atau tidak tegas dan jahil berkenaan dengan Islam dalam perkara ini. Walaupun dia tahu ilmu agama dalam perkara yang lain, tetapi jahil dalam memahami perubahan masyarakat dan pengaruh yang menyesatkan. Paling malang kalau jahilnya merekap, tidak sedar dirinya jahil, tetapi mahu bercakap berkenaan Islam. Lalu menganut ideologi itu, berjuang dengan bersungguh-sungguh meninggalkan syariat Islam sendiri. Mereka mengambil ideologi itu dalam perkara-perkara pemerintahan, politik, dan ekonomi. Atau dengan lain perkataan, dalam perkara urusan kehidupan dunia. Bahkan ada di antara mereka yang berani menuduh Islam dengan tuduhan-tuduhan jahat dan fitnah-fitnah. Seperti Islam tidak sesuai lagi di zaman ini. Atau Islam mestilah disesuaikan dengan ideologi itu. Dengan membuat perubahan-perubahan yang berani sehingga menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Mereka lah sebenarnya orang-orang yang sesat di zaman ini, memecah belahkan masyarakat Islam daripada tali agama Allah. Ini adalah kerana kesan daripada kelemahan sistem pendidikan dan pelajaran yang tidak berubah. Apabila penjajah masuk ke dalam negeri Islam, mereka menguasai pentadbiran negara. Mereka pisahkan urusan agama dengan urusan dunia. Urusan agama, semayang, puasa, menentukan anak bulan Ramadan, hari raya, zakat, perhiasan nikah kahwin, harta pusaka, wakaf. Diserah pada orang Islam. Mereka tak kacau, mereka tak ganggu.
Mereka tak pecah raja-raja. Tapi mereka buang kuasa raja-raja. Raja-raja ada kuasa agama sahaja. Tak ada kuasa mentadbir dan memerintah. Mereka lantik pegawai bagi pihak penjajah itu di negeri umat Islam. Dan di sana berlaku tekanan terhadap pendidikan agama, menyebabkan kelemahan dalam pendidikan agama. Ada yang masih sayang pada agama, mengaji agama, mengaji nah saja, mengaji kitab-kitab yang dikarang zaman Amawiyah, Abbasiyah, kitab zaman dulu. Memang apa semayang, puasa, zakat, haji tak berubah. Tetapi hukum-hukum amalat, hukum-hukum politik mengalami perubahan. Contohnya zaman dulu tiada ada bank. Mana ada bank zaman dulu? Sekarang ada bank. Zaman dulu tak ada pilihan raya umum, sekarang ada pilihan raya umum. Macam-macam lagi urusan yang berkait dengan politik, ekonomi dan sosial. Sedangkan dalam Islam ada juga ilmu-ilmu itu. Bukan ada kitab-kitabnya. Yang mengaji pondok, mengaji fardu ain. Bab ibadat, bab muamalat, ikut mazhab masing-masing. Terhad kitab kuning mengikut zaman kitab itu dikarang. Masalah-masalah baru tak ada. Bila mari masalah baru, tak kena masalah baru ni. Sebagai satu contoh, saya pernah dengar ada ulama-ulama pondok mengatakan bunga bank itu halal. Kenapa tak ada dalam kitab? Dia sebut interest. Dan kita sebut riba. Sekarang ni sebut faedah pula dah. Riba dia namakan faedah. Padahal sudah ada takrif tentang riba. Antara riba nasak yang tak ada khilaf kalangan ulama. Iaitulah memberi pinjaman, menetapkan bayaran bunga dalam tempoh sekian, jumlah yang sekian banyak. Sama ada orang tu mampu tak mampu, tetap tak berubah faedah itu. Ini adalah takrif riba. Mereka tak faham takrif ini. Mereka sudah faham perkataan riba itu saja. Sedangkan interest dia itulah. Sebagai contoh. Bila Nabi wafat, para sahabat bermusyawarah istighfar sa'idah. Pilih khalifah. Ada 3 calon. Tanya setuju siapa dia, setuju siapa dia. Ansar setuju Sa'ad bin Ubadah. Keluarga Nabi setuju Ahlul Bait. Keluarga Nabi jadi ketua negara. Kalangan Muhajirin dan beberapa kalangan Ansar, ketua negara mesti dipilih oleh Quraisy, seorang tokoh yang paling berpengaruh di zamannya. Peti undi tak ada. Mengundilah itu. Dan di sana ada ulama-ulama yang menulis kitab. Al-Mawardi kitab Al-Ahkam Sultaniyah. Imam Al-Haramain kitab Ghiyath. Berkait dengan pemerintahan. Kitab ni tak mengaji di pondok. Tak belajar di pondok kitab ni. Belajar kitab Majmu' Syarah Muhadzab paling tingginya. Kitab Tahrir, kitab ngaji kitab tasawuf.
Jadi masalah-masalah baru mereka tak faham. Mengaji kita akidah, dan akidahnya ialah ada mazhab Khawarij, mazhab Syiah, mazhab Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Komunis tak ada. Kapitalis tak ada. Takkan komunis ni tu pada Qadariyah, Jabariyah lagi tak percaya ke Tuhan tu. Terdapat kalangan yang mengaji agama sokong komunis. Tak tahu komunis tu nak apa. Dia ke lawan penjajah ke? Ikutlah. Memanglah komunis lawan penjajah British. Tak dinafikan. Tapi komunis pun penjajah juga. Dia tak faham. Oleh kerana dia lawan orang putih, kita ikut dia sama. Sedangkan fahaman komunis teruk pada orang putih lagi. Orang putih percaya ke Tuhan. Komunis tak percaya ke Tuhan. Saya pernah baca, tak silap saya, Buya Hamka menulis tulisan dia di Indonesia. Keping pilihan raya Tok Guru Pondok saruh atas petah komunis. Keping pilihan raya sokong parti komunis. Berlaku sebab begitu sekali. Di Malaysia, ustaz-ustaz masuk hutang dengan komunis. Semangat terawih dengan komunis. Komunis tak halang kalau semangat terawih. Sedangkan buku komunis Karl Marx mengatakan Tuhan tak ada. Tak percaya pada Tuhan. Ini satu pihak. Satu pihak lagi yang terpengaruh dengan Barat, mengaji orang putih. Mengaji orang putih, masih semayang, masih puasa. Oleh kerana tengok kemajuan orang-orang Barat ni hebat, kita kena ikut Barat lah. Tak boleh ikutlah hukum-hukum yang ada dalam kitab ni, semayang tu ikutlah, puasa tak apa. Sebab begitu sekali. Ini kelemahan yang berlaku. Di sana ada ulama-ulama mujaddid. Ulama yang membaharukan kepahaman umat, mempertahankan Islam. Ulama-ulama ini ditahan, dipenjara, dibuang negeri, dibunuh pun ada. Orang pun takut. Menyebabkan kecelaruan di dalam memahami Islam. Maka masuklah dalam masyarakat Islam ideologi dan teori-teori. Kadang-kadang pendukung parti-parti sekular ini dia sesuaikan kepahaman itu dengan Islam. Contohnya ada mengatakan dalam Islam ada komunis juga. Kerana pahaman komunis mengharamkan riba. Islam mengharamkan riba. Riba ni ialah amalan kapitalis. Itu komunis dalam Islam lah. Yang liberal kapitalis pula, Islam menggalakkan ekonomi bebas. Maka paham kapitalis ada dalam Islam. Padahal bebasnya bebas, riba pun tak apa. Jadi bercelarulah kepahaman umat Islam. Menyebabkan lahirnya Islam liberal. Islam yang bebas daripada ikatan-ikatan nas. Nah Quran ni tak boleh pakai, nah hadis tak boleh pakai. Dia tak tahu nah Quran ni ada asbabun nuzul, sebab-sebab turun ayat. Ada nah yang tetap. Ada nah yang berkait dengan sebab-sebab turunnya ayat. Proses pelaksanaan hukum. Contohnya semayang memang ada nas tetap. Berapa hukum? Arak tu haram ada nas tetap. Sebagai contoh. Tapi proses mengharamkan arak itu Tuhan turunkan nas demi nas. Contohnya peringkat awal, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya Muhammad tentang arak dan judi. Beritahu arak dan judi itu ada manfaat dan ada dosa mudarat. Tapi mudaratnya lebih besar. Itu peringkat yang sama.
Kemudian berlaku orang Islam masih minum arak, sembahyang dah tinggal. Mabuk tengah sembahyang, baik dia kafirun dia dah nak berhenti mabuk. Kalau ulanglah tulis mabuk. Tu ayat wala taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati sembahyang dalam keadaan mabuk. Tu ayat peringkat kedua. Maka lambat lagi nak sembahyang boleh minum arak lagi lah. Ayat ni dinasahkan. Ada nasih mansuh. Dinasahkan hukumnya. Tu ayat yang kemudian haram terus. Innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan. Innamal khamru wal maisir wal azlam rijsun min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya arak, judi, melihat nasib itu adalah keji amalan syaitan. Jauhlah semuanya. Ayat ini diturunkan kemudian. Maka ayat dulu itu dinasahkan. Bacaannya masih ada dalam Quran. Tapi hukum sudah dinasahkan. Ada macam ni. Hadis-hadis pun begitu juga. Jadi puak-puak yang tak mengaji ulumul Quran, tak mengaji ni, ulumul hadis, dia anggap ada apa lah. Ayat kata ada apa. Cuma nak sembahyang dari minum arak. Pada ayat itu sudah dinasahkan hukumnya. Bagi contohlah. Banyak lagi. Ini menimbulkan kepahaman yang keliru. Kelemahan-kelemahan ini menyebabkan penjajah buat masuk ideologi. Kerana penjajah ini tujuan dia jangan Islam ni balik. Kalau orang Islam beramal dengan politik Islam, ekonomi Islam, orang Islam kuat semula, jadi kuasa besar dunia. Maka dihalang habis-habisan. Dia sekat. Kalau ada usaha nak balik semula pada Islam, nak mengetah, mesti dihalang. Seluruh dunia. Di Algeria menang-menang pilihan raya dibatalkan. Di Mesir menang-menang digulingkan. Di Turki digulingkan. Di Iran nak laksanakan hilang, Syiah dia tidak boleh. Syiah pula. Syiah pun agak haram juga. Judi haram juga. Tapi duk besar kat Syiah tu lah. Tak sebut pasal haram arak, haram judi, laksana hudud, qisas. Dia laksanakan. Duduk bahas pasal dia Syiah. Cari kawan-kawan yang taif. Cari hak-hak sesat dalam Syiah. Tak nak Sunni buat dia sesat. Ayah Ping tu, Sunni tu. Ayah Ping tu. Dia saya ni lah. Oh ni ada ni orang sesat dalam Syiah ni ada. Hak macam Ayah Ping. Ada berapa orang dia. Jadi sini ada besar-besar. Tujuannya nak menghalang Islam tu memerintah semula. Dah. Dan orang Islam bangkit semula. Nak tubuhkan negara. Sehingga jadi kuasa besar dunia. Maka dia buat halangan-halangan ini. Oleh kerana Islam itu ialah ad-din. Yang maksudnya meliputi segala-galanya. Maka tidak sempurna dia terjemahkan dengan agama sahaja. Maka Allah mengharamkan kita menjuzukkan Islam. Menerima sebahagian dan menolak sebahagian yang lain. Seperti masih beribadat secara Islam, bernikah kahwin secara Islam, melakukan urusan kematian secara Islam. Tetapi pemerintahan, ekonomi dan urusan duniawi yang lain telah menolak Islam. Berani engkarkan ajaran Islam. Menjadi murtad, wal-iyadzubillah. Ada orang baca wal-iyadzubillah. Wal-iyadzubillah. Bacaan lebih fasih wal-iyadzubillah. Maf'ulul mutlaq. A'udzu iyadan billah. Aku berlindung dengan perlindungan yang sesungguhnya. Wal iyadu billah, perlindungan itu dengan Allah. Betul juga, bukan tak betul. Tapi lebih baligh. Wal iyadu billah. Kalau dikatakannya dengan ilmunya, walaupun masih bersemayang, puasa, berhaji dan mengerjakan ibadat-ibadat yang lain, inilah bahaya yang menimpa Islam sekarang ini. Bahawa penganutnya sendiri telah mengingkari ajarannya, mempermainkannya menurut selera. Kalau kerana jahil, maka berdosa besar.
kerana tidak belajar agama Islam dengan sempurna. Oleh itu, maka sangat penting kita mengenali perkara-perkara baru yang diadakan di setiap zaman supaya selamatkan akidah dan iman kita. Dan kita menyedari betapa wajib mempertahankan Islam dan menentang musuh baru itu dengan sesungguhnya. Musuh-musuh baru, iaitulah penganut ideologi dan kefahaman. Ini mesti lawan. Kalau dulu Mu'tazilah, sekarang ini ideologi. Sebahagian daripada cabaran terhadap akidah. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu anna Allah 'azizun hakim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allah fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu qudiya al-amr wa ila Allahi turja'ul umur. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam semuanya dan janganlah kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya dia itu musuh yang nyata kepada kamu. Maka jika kamu terpesong setelah datangnya keterangan-keterangan, maka ketahuilah bahawa Allah itu maha perkasa, lagi maha bijaksana. Adakah kamu menunggu setelah datangnya hari kiamat? Apabila Allah datang untuk membicarakan kamu diiringi oleh awan dan para malaikat, lalu dibuat keputusan menjatuhkan hukuman, dan kepadanya sahaja dikembalikan segala perkara. Islam adalah ad-din. Inna ad-din 'inda Allahi al-Islam. Din sisi Allah Islam. Perkataan din ni lebih luas dari makna agama, religion dalam bahasa Inggeris. Agama. Agama sempit makna dia. Ad-din, agama dan urusan-urusan dunia yang berkait dengan ajaran Islam. Itu makna ad-din. Termasuk urusan duniawi. Kalau kita mengaji ilmu tauhid, mengaji sifat 20, Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu Allah Ta'ala, segala-galanya Allah Ta'ala tahu belaka. Tiba-tiba Allah Ta'ala tak tahu bab niaga. Allah Ta'ala tak tahu bab politik. Allah Ta'ala tak tahu bab, Allah Ta'ala tahu bab sembahyang je. Betul ke tu? Allah Ta'ala tahu semua. Kemudian antara sifat 20 tu kalam Allah Ta'ala. Kalam Allah Ta'ala, Quran, Taurah, Zabur, Injil, Quran. Dalam kitab-kitab ni ada semua hukum. Bukan sahaja hukum sembahyang, hukum kehidupan manusia. Ada dalam kitab-kitab ni. Quran kalam Allah Ta'ala. Mengaji Quran bukan main sedap lagunya, tajwidnya. Tak tahu apa benda ada dalam Quran tu. Undang-undang antarabangsa ada dalam Quran, undang-undang perang ada dalam Quran, undang-undang damai ada dalam Quran. Semua ada dalam Quran. Ni hebatnya Quran ni. Kitab mukjizat. Yang kita kena faham. Quran kalam Allah Ta'ala. Yang sempurna. Yang cukup. Dan Allah Ta'ala suruh masuk dalam Islam semuanya. Udkhulu fis-silmi kaffah. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam semuanya. Jangan ikut langkah-langkah syaitan, kerana syaitan itu musuh nyata daripada kamu. Setengah ulama tafsir meriwayatkan ayat ini turun kepada Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Seorang pendeta Yahudi yang alim, yang masuk Islam, ya Nabi janji dia ni ahli syurga. Mulai bersalam ni. Setelah dia masuk Islam, dia minta izin dengan Nabi. Dia akan kawan dia. Oleh kerana menjadi amalan dia, tiap-tiap malam satu dia baca kitab Taurah. Kitab Taurah ni kitab Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa salahnya baca Taurah untuk ambil berkat?
Nak baca kitab Torah malam satu. Macam kita baca Yasin malam Jumaat lah. Nak ambil berkat. Tuhan tu ayat masuk dalam Islam semuanya. Kitab Taurat sudah dinasahkan. Tak boleh pakai dah hukum dia kena pakai Quran dah. Ha. Kalau tak pakai Quran semua, ikut syaitan. Jangan ikut langkah-langkah syaitan. Syaitan musuh yang nyata pada kamu. Kalau mu gelincir, Allah Ta'ala tahu. Kamu akan berbicara pada hari kiamat. Dan kita kena percaya bahawa tiap-tiap orang manusia ada malaikat kiraman katibin, malaikat yang mulia, yang menulis amalan kita. Malaikat ni kerja dia tulis amalan. Kita bercakap, kita duduk di mana-mana, dalam masjid, duduk di pejabat, duduk di ofis, dalam kenderaan, di mana-mana malaikat tulis. Kita berniaga di kedai, malaikat tulis. Bukan malaikat tunggu sejik, orang main semayang, cantik. Lepas tu, bila luar kerja, malaikat lock lah. Kau akan ikut mana buat apa-apa. Tak ada, malaikat tulis belaka. Ditulis semua amalan manusia. Bukan saja orang semayang, orang meniaga, orang cocok tanam, orang memerintah negara, dia soal pada hari kiamat. Dia bawa tulisan tanda malaikat ni. Orang rasuah, orang terima hadiah, malaikat tulis belaka. Dan sebab itulah orang yang beriman, dia ikut Islam di mana saja. Semua urusan kehidupan dia. Adakah kamu nak tunggu bila berlaku hari kiamat? Kamu dibicara di hadapan Allah. Dia dedahkan suratan amalan kamu. Baca satu-satu dengan detail. Kamu nak tunggu. Kamu bacalah pada hari itu. Akan disoal semua segala-galanya. Apa amalan kamu, apa ikutan kamu, apa jamaah yang kamu ikut di atas dunia ni, puak mana, siapa dia berkawan. Semua akan disoal pada hari kiamat. Jadi semua urusan kita berkait dengan agama, dengan Islam. Maka ternyata yang lain daripada Islam itu adalah kesesatan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kejayaan peperangan Tabuk. Tabuk ni ialah satu daerah di utara Arab Saudi. Sekarang ni masih nama Tabuk lagi. Sepadan dengan Jordan. Walaupun tak berlaku pertempuran, dinamakan peperangan juga. Kepulangan Rasulullah SAW dari Tabuk membawa kejayaan besar dalam sejarah dakwah dan jihad. Walaupun tidak berlaku peperangan yang boleh mengalahkan tentera Rom secara langsung, tetapi memberi semangat baru kepada dakwah yang bersifat menyeluruh. Tidak terkongkong dalam masyarakat Arab dan buminya sahaja. Islam hendaklah disabarkan ke seluruh pelosok dunia yang menjadi sasaran kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang berjihad bersama Rasulullah SAW melakukan anjakan yang memberi semangat bersedia untuk berdepan dengan kuasa besar dunia yang menghalang dakwah Islamnya. Berjaya memecahkan kongkongan pemikiran yang menganggap mustahil dapat meredah kawasan yang dinaungi oleh kuasa-kuasa besar dunia. Oleh kerana kerasulan Nabi kita Muhammad SAW berbeza dengan Rasul zaman dulu. Rasul zaman dulu untuk kaum dia saja. Untuk umat dia saja. Untuk zaman dia saja. Adapun Nabi Muhammad ni akhir zaman. Untuk seluruh dunia. Allah Ta'ala Maha mengetahui. 1000 tahun dulu masa nak lantik Muhammad, dunia ni akan berlaku kepesatan kemajuan. Manusia boleh berhubung cepat antara satu sama lain. Ada telefon, ada internet, ada kapal terbang, boleh cepat berhubung. Seolah-olah dunia macam satu kampung saja di akhir zaman. Maka bagi akhir zaman ini cukup seorang Rasul saja. Maka Nabi Muhammad adalah Rasul kepada seluruh manusia.
Kerasulannya diberitahu oleh rasul-rasul zaman dahulu. Disebut dalam kitab-kitab agama zaman dahulu. Disebut dalam kitab Taurah, kitab Injil, kitab Wida agama Hindu, kitab agama Buddha, kitab agama Majusi. Disebut tentang zahirnya Nabi akhir zaman. Allah Ta'ala sudah memberi isyarat. Maka dakwahnya tidak terkongkong di kalangan orang Arab sahaja. Bila Nabi melancarkan perang terhadap Rom, kuasa besar dunia, menandakan Islam akan berkembang di seluruh pelosok dunia. Dakwah mesti disampaikan. Dan para sahabat ikut Nabi dengan gagah berani menyampaikan Islam. Walaupun negeri Arab ini tak ada asyik, miskin, kering kontang, air payah, seluruh dunia kaya raya belaka, macam mana nak lawan? Nak makan pun tak cukup. Itulah perintah Allah. Dan para sahabat yakin bersama dengan Nabi SAW. Bila mereka keluar ke Tabuk, tiba-tiba terum lagi, tentera Rom bergundur. Kehebatan. Disebut dalam hadis, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah. Musuh rasa takut perjalanan sebulan. Belum Nabi sampai sebulan tu, musuh rasa gundah. Takut. Kalau berperang pun, Islam boleh lawan. Kita akan baca dalam Sirah Khulafa' Rasyidin, bukan saja Mu'tah, orang Islam dalam 2-3 ribu boleh lawan 10 ribu. Nak lawan mana 2-3 ribu lawan 10 ribu? Lawan 100 ribu boleh lawan lagi. Ini kehebatan orang Islam dalam sejarahnya. Bukan saja kekuatan senjata, kekuatan akal, kekuatan fikiran, kekuatan strategi dengan petunjuk daripada Allah Ta'ala. Jadi Tabuk memberi satu semangat kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Peperangan Tabuk yang menjadi peperangan terakhir dalam masa hayat Rasulullah SAW, yang dipimpinnya sendiri, meninggalkan pusaka pelapis yang dibersihkan daripada unsur-unsur nifak, munafik dan kelemahan iman, melahirkan golongan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah qalu aman ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Surah Al-Imran ayat 110. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk seluruh umat manusia. Dengan ciri-ciri sifat-sifat kamu menyuruh pada yang baik dan kamu mencegah kemungkaran, serta kamu beriman kepada Allah. Ini sifat kumpulan Islam yang menangguhkan tugas untuk menyampaikan Islam ke seluruh dunia. Allah Ta'ala ciptakan kumpulan ini. Kumpulan yang dihantar untuk seluruh manusia. Mereka bersifat buat baik. Mereka sendiri baik. Bukan suruh orang buat baik, dia dok. Mereka sendiri buat baik. Jadi contoh pada orang lain. Mereka mencegah kemungkaran. Mereka tak buat kemungkaran. Mereka percaya pada Allah, Tuhan yang mereka sembah, beribadat kepadanya, Tuhan yang menjanjikan kemenangan dunia dan akhirat. Mereka percaya. Kalaulah golongan ahli kitab tu beriman sebagaimana disebut dalam kitab-kitab mereka, itu lebih baik pada mereka. Tetapi kebanyakan mereka adalah jahat. Nak lawan Islam juga, padahal tahu Islam ni baik. Sampai hari ni pun bila ajak berdebat, takut pokok ni. Takut nak berdebat dengan orang Islam. Contohnya Dr. Zakir Naik seorang dia, Ahmad Didat, lawan dengan pokok dia ramah, kalah. Banyak lagi orang lain lagi. Ini hebatnya Islam. Nak lawan berdebat boleh, lawan berhujah boleh, nak lawan apa pun boleh, nak perang pun boleh.
Walaupun orang Islam tak maju teknologinya, Soviet Union kalah di Afghanistan. Jatuh Soviet Union di Afghanistan. Walaupun Afghanistan tu negeri yang paling miskin, yang paling takluk. Pakai kain limuknya, bukan uniform lawa-lawa. Pakai kasut, napuk kaki, stokin tak ada. Jin-jin berlari. Disebut Afghanistan ni kubur kuasa-kuasa besar dunia. British pernah kalah, Soviet pernah kalah. Hari ni Amerika nak lari dah di Afghanistan. Ini dia orang Islam. Masalah dia tak boleh nak mereka Islam, itu cerita lain. Tetapi Islam tak boleh dihapuskan. Tak boleh hapus di mana-mana. Dia cuba nak hapuskan Islam, tak boleh. Ini kekuatan Islam. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an wa man kafara ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun. Surah An-Nur ayat 55. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu, bahawa ia menjadikan mereka khalifah-khalifah, orang-orang yang berkuasa memerintah negara, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka, dan ia menjadikan agama Islam yang ia redha berkuasa memerintah dan menukarkan keadaan ketakutan kepada keamanan. Mereka beribadat kepadaku dan tidak menyekutuku dengan sesuatu yang lain. Dan sesiapa yang kufur selepas itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Surah An-Nur ialah surah yang menerangkan hukum jenayah dalam Islam. Hukum jenayah. Allah Ta'ala menjanjikan kepada sebahagian daripada orang yang beriman, bukan semua, sebahagian. Mereka yang mengerjakan amal yang saleh, yang berjihad fi sabilillah, yang berjuang menegakkan Islam, dan tak tinggal amal saleh yang lain, tambah dengan jihad fi sabilillah, dengan berdakwah. Allah Ta'ala berjanji apa? Janji memerintah. Kemenangan sehingga memerintah negara akan berlaku. Walaupun memakan masa beberapa lama. Kadang-kadang 12 tahun macam Nabi. Kadang-kadang 100 tahun. Kadang-kadang 900 tahun macam Nabi Nuh. 900 tahun. Kadang-kadang Nabi itu masih sambung umat dia. Tapi Islam masih menang. Pasal apa Allah Ta'ala buat itu? Allah Ta'ala nak pilih kalangan hamba dia. Siapa yang ikhlas, siapa yang tak ikhlas. Kalau buluan Islam, hari ni esok menang lalu ramai lah orang ikutnya. Orang-orang nak tu banyak lah ikut Islam ni. Tapi Allah Ta'ala pilih manusia yang ikhlas saja. Hak menipu-nipu nak kejar benda-benda ni akan tersisih daripada perjalanan perjuangan Islam. Allah Ta'ala berjanji kemenangan dan Allah Ta'ala jadikan agama Islam tamkin, ya mungkin mendilah betul. Agama ini redha berkuasa. Islam berkuasa. Dan menukarkan ketakutan kepada keamanan. Daripada takut jadi aman. Pernah Khabbab bin Arad radhiyallahu an yang diseksa, dibakar dengan besi panah atas belakang. Abu Bakar membebaskan dia. Bilal yang diseksa dengan pada masih yang panah, Abu Bakar bayar pitih bebas. Dan banyak lagi orang kena seksanya. Ammar bin Yasir, ayah dia mati, Sumayyah dia mati, Ammar hidup lagi. Mereka yang terseksa ni setelah dibebaskan bertemu dengan Nabi. Ketika Nabi duduk berehat di bawah bayangan Kaabah waktu tengah hari, Rasulullah bapa dah doa biar menang cepat. Doa lah, kan doa Rasulullah Tuhan makbul kan. Biar menang cepat-cepat kita ni. Rasulullah kata,
umat zaman dulu yang berjuang ni, ada yang kena belah tubuh dengan gaji. Dengan gaji dasar mereka sehingga terbelah dua. Ditimbuh hidup-hidup. Disikap tubuh dengan sikap besi sampai ke tulang. Mati. Perjuangan tak mati. Akan tiba masanya Islam akan menang. Bila Islam menang, orang musafir dari Sana'a, dari Yaman, Khatar Maut tidak takut lagi. Melainkan kepada Allah. Dan sekali yang dekat kambing. Orang curi, orang merampok, orang melanung, habis dah. Takut. Bila hukum hudud dilaksanakan. Penjenayah akan menyerah kalah. Hebatnya hukum Islam. Akan berlaku keamanan bila Islam berkuasa dan memerintah. Dengan syarat kamu ikut Islam. Tetapi kalau kamu kufur nikmat, tak ikut ajaran Islam, Tuhan hukum. Jatuhnya kerajaan Islam zaman Uthmaniyah. Kerana orang Islam sudah leka, sudah selesai. Jatuhnya Islam. Jatuhlah sekejap. Tapi Islam tak mati. Akan ada balik orang berjuang dan akan hidup balik. Sehinggalah berlaku kiamat. Kiamat ni bukan kerja kita, itu kerja Allah Ta'ala. Ayat-ayat tersebut menegaskan sifat kumpulan Islam yang layak berkuasa memimpin dan memerintah dengan Islam. Yang berjaya diterbiah oleh Rasulullah SAW untuk menjadi contoh yang wajib diikut oleh umatnya selepas kewafatannya sehingga hari kiamat. Kena sambung. Kalau kita tak cukup syarat, kita sempurnakan syarat ini. Sehingga ada kumpulan yang cukup syarat, Allah Ta'ala beri kemenangan bila-bila masa saja. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Yawma tad'u kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Maksudnya, ingatlah hari kiamat yang padanya tiap-tiap seorang akan mendapati apa sahaja kebaikan yang telah dikerjakannya, sedia dibentangkan kepadanya dalam surat-surat amalnya. Dan demikian juga apa sahaja kejahatan yang telah dikerjakannya, ketika itu tiap-tiap orang yang bersalah ingin kalau ada jarak yang jauh di antaranya dengan amalnya yang jahat itu. Dan Allah memerintahkan supaya kamu beringat-ingat terhadap kekuasaan dirinya menyeksakan kamu. Dan ingatlah juga Allah amat belas kasihan terhadap hamba-hambanya. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Serta ingatlah Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Katakanlah wahai Muhammad SAW, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Oleh itu jika kamu berpaling, menderhaka, maka sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang kafir. Ayat ini masih berkaitan dengan ayat yang dahulu. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Katakan Allah Ta'ala yang memiliki kerajaan. Semua kerajaan di atas dunia ini berkuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh naikkan dia dan boleh jatuhkan kerajaan itu. Hilangkan kerajaan bila-bila masa sahaja. Oleh kerana itu, di sebuah ayat yang berikut kita baca minggu lepas, tidak harus bagi orang yang beriman menjadikan orang kafir
rakan yang setia, diberi kesejahteraan tiap belah bagi, sehingga mengharapkan kemenangan daripada orang kafir. Tak boleh. Kita boleh baik orang kafir, baik nak ajak dia pada Islam. Baik nak tunjuk sifat Islam kita pada orang kafir, nak tunjuk pada dia. Kita tak paksa orang kafir masuk Islam. Kita ajak dia masuk Islam. Tak masuk Islam, pulang pada mula. Dan kita kena tunjuk sifat-sifat baik Islam. Yang sebab itu kita disuruh berniaga orang kafir, suruh berdamai dengan orang kafir, suruh berpersepahaman dengan orang kafir. Tujuan dia bercampur dengan kita, dia tengok kebaikan Islam. Itu tujuan. Bukan kerana nak mengharapkan kemenangan daripada mereka. Itu tidak boleh. Kalau memberi kesetiaan yang tak belah bagi, banyak setengah orang hari ini, kalau tak dengan orang kafir, kalau dia menanglah kita. Ini salah. Itu sifat orang munafik. Allah Ta'ala tak izin. Tidak dibenarkan sekali kali kita menunjukkan keredaan kepada kekufuran. Ila an tattaqu minhum tuqah. Malaikat dalam keadaan yang takut. Bila kita dijajah oleh orang kafir, dia nak bunuh kita, nak bunuh anak isteri kita. Nak ragu anak bini kita kalau dah ikut dia. Di masa itu dia benarkan kita ikut dengan lidah saja, tidak boleh dengan hati. Disebut dengan taqiyah. Taqiyah ni menyelamatkan diri dengan ucapan lidah, dengan hati. Di antara contohnya ialah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Bila Abu Jahal suruh ayah dia Yasir puji berhala. Ayah dia tak mau puji berhala, dibunuhnya. Suruh mak dia Sumayyah puji berhala. Mak dia tak mau, dibunuhnya. Sampai dengan Ammar bin Yasir suruh puji. Ammar pun puji berhala. Dibebaskan. Bila bebas, Ammar pun pusing lah. Macam mana dia sebut puji berhala ni jadi kafir lah dia. Pergi menghadap Nabi. Lalu turun ayat, illa man ukra wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Dan orang yang dipaksa, hati dia tenang dengan iman. Dia dipaksa, lidah dia, hati dia tak. Nak selamatkan diri, diizinkan. Ini dalam keadaan yang tertentu. Ulama mengatakan ada dua perkara. Yang pertama, rukhsah. Yang kedua, azimah. Rukhsah memilih mati. Nak bunuh aku. Ini azimah. Azimah pilih mati. Rukhsah pilih kecek, nak selamatkan dengan lidah. Ini rukhsah. Dua-dua ni boleh berlaku. Tengok keadaan lah. Kalau keadaan dia nak kacau bini kita, biar mati aku, bini aku nak rogo bini aku, itu tak boleh. Kita pilih ni rukhsah. Tapi kalau kita seorang, bini kita ada, kita seorang dia, pulang pada kita lah. Ini boleh pilih. Nak pilih rukhsah boleh, pilih azimah boleh. Ulama mengatakan azimah lebih afdal, mati syahid. Rukhsah tak berdosa. Berdalilkan dua orang sahabat Nabi. Sahabat ni Nabi tu atau bawa surat kepada Musailamah bin Kadzab. Musailamah tulis surat ke Nabi, wahai Muhammad, mu rasul orang Arab, aku rasul negeri aku. Kita bagi bom ini dua. Nabi pun jawab surat daripada Muhammad Rasulullah kepada Musailamah Kadzab, Musailamah pembohong. Atau suruh dua orang ni bawa surat atau ke Usama. Ini dekat-dekat Nabi nak wafat. Dua orang sahabat bawa surat. Lalu Usama tanya ke seorang tu, percaya tak aku jadi Nabi? Percaya tak Muhammad jadi Nabi? Percaya. Percaya tak aku? Percaya. Ni lepas. Seorang lagi tanya, percaya tak Muhammad jadi Nabi? Aku percaya. Percaya tak aku jadi Nabi? Aku kau tidak dengar itu. Lalu dibunuhnya dia. Mati syahid. Orang cerita ke Nabi. Nabi kata, hak yang pertama tu, tak ada apalah, selamat lah. Yang kedua ni mati syahid.
Ini rukhsah dengan azimah. Rukhsah ni ialah berucap dengan lidah. Hati tidak boleh. Kalau hati redha juga, tidak boleh. Kalau hati redha juga, kita sembunyi. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Kata wahai Muhammad, kalau kamu sembunyikan apa yang ada dalam dada kamu, atau kami lahirkan, ya'lamuhu Allah, Allah Ta'ala tahu. Tak boleh tipu. Ada kait ayat dulu. Wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan Allah Ta'ala tahu apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Semua Allah Ta'ala tahu. Tak boleh sembunyi. Benda yang gaib, malaikat yang gaib, syaitan yang gaib, Allah Ta'ala nak tahu dan nampak. Semua yang halus, tengah malam gelap gulita, Allah Ta'ala tahu. Makhluk dalam batu yang keras, Allah Ta'ala tahu. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Ingat, yaum tadkhulu nafsin ma amilat min khairin mahdhara. Hari kamu akan dapati semua amalan manusia akan dibawa ke hadapan. Iaitulah hari kiamat, untuk dihisab amalan manusia. Wa ma amilat min su'in, amalan yang baik akan dibawa ke hadapan Allah pada hari kiamat. Wa ma amilat min su'in tauduk dalam bainahu amadan ma'idah. Apa yang dibuat berkejahatan, dia mahu supaya dipisah antara dia amal jahat tu sejauh-jauhnya. Tak mau tengok amal jahat tu. Ini berlaku hari kiamat. Bila tengok surat amal jahat tu, takutnya. Tak mau kelih, biar duduk jauh. Wa yahdzikumullahu nafsah. Allah Ta'ala mengingatkan kamu dengan hukumannya. Wallahu ra'ufun bil ibad, dan Allah Ta'ala sangat kasihan kepada hamba-hambanya. Allah Ta'ala kasihan kepada hambanya. Jadi hambanya kena sedar Allah Ta'ala ni sayang ke dia. Kita kena sayang Allah Ta'ala lah, tak pertahankan iman kita. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Kata oleh Muhammad, jika sekiranya kamu kasih akan Allah, ikutlah aku, ikut Muhammad SAW. Kalau kamu kasih kepada Allah, ikut Nabi. Nabi pergi ke mana, ikut. Nabi berjuang, ikut. Nabi ke mana, ikut Nabi. Insya Allah kasih kepada kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Dia mengampunkan dosa-dosa kamu. Bukan saja Allah Ta'ala kasih, dosa kamu diampun oleh Allah. Kalau kamu ikut Nabi, selamat. Nabi dipilih oleh Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah Ta'ala. Kalau ikut Nabi, mesti selamat. Mendapat kasih Allah Ta'ala. Apa Nabi buat, kena ikut. Ikut Nabi. Wallahu ghafurur rahim. Allah Ta'ala Maha pengampun lagi Maha penyayang. Disebut dalam satu hadis seorang sahabat. Dia pakai cicimah. Nabi cerlah, orang tengok. Mu ni pakai neraka. Nabi ambil cicimah tu lepas. Pung lepas. Nabi lepas. Dia senyap, dia tak lawan. Tak lawan. Lepas tu Nabi pun tinggal. Kawan dia kata, ambil lah. Beri ke binimu. Beri ke binimu. Apa salahnya binimu dia pakai. Aku tak mau ambil lah. Nabi lepas lah. Sampai gitu. Kalau kita, dia rebah lah. Orang tu mah. Ini. Bukan tak boleh. Padahal tak apa-apa. Dia ambil balik, beri ke bini dia. Jadi biasa. Dia salah. Tapi patuhnya ke Nabi itu tak begitu. Aku tak mau ambil dah, Nabi lepas dah. Mah. Bukan barang, harga mahal. Sampai begitu. Ini contoh sahabat Nabi. So sahabat ni tak boleh nak lawan. Qul ati'u Allah wa Rasul. Katakan ta'atlah kamu aku Allah dan Rasul. Fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Kalau kamu berpaling bertaat kepada Allah dan Rasul, ikut orang kafir, Allah Ta'ala tak kasih pada orang kafir. Bila Allah Ta'ala tak kasih pada orang kafir, kalau mau ikut orang kafir ke, dia mereka oleh Allah lah. Jawabnya begitulah. Mampunya begitu. Jadi kita kena teguh pada Allah dan Rasul. Jangan berpisah dengan Allah dan Rasul. Ikut perintah, tinggal larangan. Itu bukti kasih kita. Wallahu a'lam.